السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin inayah daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bertemu dan berkumpul pada malam ini dalam majlis yang mulia dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, iaitu majlis ilmu. Kita sambung hadis yang ke-10 pada muka surat 40. Hadis yang ke-10 pada muka surat 40. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yaqul, katanya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, syahidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majlisan. Syahidtu artinya aku menyaksikan. Syahidtu, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, aku menyaksikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan, dalam satu majlis. Maknanya dalam satu pertemuan, dalam satu perhimpunan itu aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasafa fihi al-jannah, Nabi mensifatkan, Nabi menceritakan tentang keadaan syurga dan nikmat yang ada di dalamnya. Kata Sahal bin Sa'ad, ada satu majlis yang aku duduk dengan Nabi dalam majlis tersebut. Apa yang Nabi cakap atau apa yang Nabi sampaikan di dalam majlis itu, apa yang Nabi bicarakan di dalam majlis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang sifat syurga, bercakap tentang keindahan syurga, berbicara tentang apa yang akan dinikmati oleh mereka yang masuk ke dalamnya. Wasafa bihi, Nabi mensifatkan syurga. Hatta intaha, sehinggalah kepada akhirnya. Nabi cerita tentang syurga. Thumma qal sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di hujung percakapannya, di hujung pembicaraannya itu, kata Nabi, fiha, syurga itu sesuatu yang mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Apa sahaja keindahan dan kecantikan yang kita saksikan di atas muka bumi Allah ini tidak langsung menyamai apa yang kita akan perolehi di dalam syurga. Apa sahaja kecantikan yang pernah tuan-tuan saksikan tidaklah sama dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam syurga. Maksudnya apa? Tuan-tuan, Nabi pernah tengok tak syurga? Nabi pernah lihat tak syurga? Nabi melihat syurga. Nabi pernah melihat syurga antaranya dalam peristiwa Mi'raj.
Ketika Nabi dibawa naik menghadap Allah Azza wa Jal di langit, Nabi menyaksikan syurga. Nabi melihat apa yang ada di dalam syurga. Sebab itu Nabi boleh menceritakan kepada kita. Nabi boleh mengkhabarkan apa yang kamu akan dapat, dan apa yang menanti kamu, dan apa yang Allah sediakan kepada kamu, kerana Nabi pernah melalui dan melihatnya. Tetapi tak semua yang ada di dalam syurga itu dilihat oleh Nabi. Dan antara benda yang Nabi tak boleh lihat, istana yang disediakan untuknya, Nabi tak nampak. Nabi nampak kok jauh ya. Apa yang ada di dalam syurga, yang istana yang dikhaskan, disediakan untuk Nabi, tidak dibukakan untuk Nabi. Kemudian Nabi pernah melihat syurga di dalam mimpinya. Ketika Nabi tidur, datang kepadanya dua malaikat dan membawanya naik. Pergi ke satu tempat, melihat apa yang ada di dalam syurga. Dan Nabi juga pernah ditayangkan, pernah dibuka untuk melihat syurga ketika salat. Jadi pendek katanya, Nabi telah melihat syurga dan Nabi menceritakan kepada kita. Tuan-tuan, tak sama orang yang dia tengok, dia habaq dengan orang yang dengar daripada orang yang tengok tu. Sama atau tidak? Tak sama. Satu orang dia pergi satu tempat, dia boleh menceritakan bagaimana keadaan tempat tersebut kepada kita yang mungkin tak pernah pergi. Kita tanya, hang pergi mana? Dia kata, aku baru balik daripada overseas. Balik daripada mana-mana lah, overseas kan. Cantik tak? Dia kata tempat tu cantik. Tempat tu cantik. Pemandangan dia cantik, bukit-bukit dia cantik. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Kita mendengar apa yang dia riwayatkan daripada apa yang dia tengok. Tak sama. Cuma hari ni kita boleh tengok gambar lah, tapi tengok gambar dengan tengok real sama lah? Sama atau tidak? Tak sama. Sebab itu saya ceritalah. Bukanlah nak suruh tuan-tuan pegang pandangan ni, tapi saya cerita apilah. Orang mengaji ni kita boleh cerita. Bukan semua kaul kita boleh pegang. Bukan semua pandangan yang ada di dalam perbincangan para ulama kita boleh pegang. Tengok gambar dengan tengok real sama tak? Sama ke tak? Ada di kalangan fuqaha, ada di kalangan ulama yang kata kalau kita tengok gambar, hukum dia tak sama dengan kita tengok hakikat sesuatu tu. Faham tak? Katalah tuan-tuan tengok buku sejarah Pak Ma'un. Tahu buku sejarah Pak Ma'un? Di kalangan para fuqaha dia kata tak sama, itu ialah gambaran. Dosa tak? Sebahagian kata itu bukan realiti. Itu bukan hakikat. Yang kita tak boleh tengok tu hakikat, kerana hakikat tu tak sama dengan gambar. Itu saya kata bukan semua qaul, bukan semua pendapat yang dikemukakan itu mesti kita boleh ikut. Kalau begitu tuan-tuan, orang tengok TV, tengok TV, ada ya adegan-adegan video, visual, buku-buku yang mungkin aurat wanita dan sebagainya. Dia kata aku kan tengok perempuan, aku tengok gambar dia. Bukan sama. Ada penghujahan dia, ada. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fiqh ada tajuk ni dibincangkan. Cuma saya nak sebut, apabila Nabi kata mala ainun ra'at, sesuatu yang mata kamu tidak pernah melihatnya. Sebab manusia ni dia tak lari daripada panca indera. Dia mengetahui sesuatu melalui penglihatan dia, pendengaran dia, apa lagi? Sentuhan dia. Paling last sekali imajinasi dia. Tapi Nabi tutup semua. Kadang-kadang kita tak tengok, tapi kita dengar. Okey juga. Dia kata hang biasa pergi Mekah.
Tak bisa. Hang biasa nampak tengok gambar-gambar Mekah tak? Aku takat dengar ya. Okey, pasal dia dengar. Dengar kira dia boleh imagine lah. Kan? Tapi Nabi kata mala ainun, mata tak pernah nampak. Kalau mata tak pernah nampak, korang-korang telinga pernah dengar. Wala udhunun, telinga juga tidak pernah mendengarnya. Sami'at, tak pernah dengar. Okey, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Tuan-tuan boleh takhayyala, tasawwara, tuan-tuan boleh mengkhayalkannya atau menggambarkannya melalui apa? Imajinasi kita duk khayal macam mana. Dia cinta dengan satu orang, dia tengok gambar. Ataupun kadang-kadang dia tengok, dia kata elok Kadang-kadang orang dia tak tengok gambar, dia dengar suara. Dia kata segak. Hang tahu mana? Suara ni pun kita boleh tahu dah orang dia elok. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang suara pun kita boleh tahu dah kata kawan tu segak. Yang kata dahsyat ni suara pun kita dia suara ni kira orang elok kan. Habis sangat dia duk bayang, dia duk takhayyal, dia duk khayal. Wala khatarin ala qalbil bashar, tak terlintas kita pipi kita kata ush, ada macam ni ya. Nampak ayat kita bila kita tengok satu benda kan. Macam orang Malaysia dia pergi Thailand, kita tak payah bagi contoh jauh-jauh pergi Thailand. Banyak benda yang orang Thailand buat ni yang kita tak sangka kita boleh buat. Punya teruk kita ni kan. Dia boleh buat benda-benda yang kita tak terbayang. Ush, dia boleh buat. Boleh ke dia? Akai dia buat. Jadi kita tak boleh bayang. Tuan-tuan boleh bayang? Takjub. Sebab itu apabila manusia masuk ke dalam syurga, dia melupakan apa yang pernah dia lihat dan dia rasai di dunia. Itu yang kata syurga. Sebab itu kita tengok sebahagian manusia, apabila syurga di depan mata dia, syurga di hati dia, dunia ni tak ada makna. Itu yang mungkin sebahagian mujahidin di Palestin tu, apabila syurga di hadapan mata dia kan, apa forum semalam, habis forum tu kita duk makan dengan Nadir, dengan Mufti, duk sembang. Manusia ni bila dia ada muru'ah, izzah, izzatun nafs. Nadir guna perkataan izzatun nafs, dia ada kemuliaan diri. Dia kata orang-orang, Quran sebut hal yang sama. Quran kata hal yang sama. Quran kata orang miskin ni bukan orang yang meminta-minta. Orang miskin ni orang yang ada muru'ah, ada pride, ada izzah, ada kemuliaan. Dia kata orang Palestin ni, dia satu peristiwa tu, ada orang mai beli shawarma. Dia yang tuan-tuan makan yang bungkus roti pita, bungkus daging, bungkus ayam tu dia panggil shawarma. Yang kebab tu yang daging yang daging dicucuk-cucuk tu dia panggil kebab. Tak apalah, makan sudahlah. Bukan Tuhan nak tanya nama apa-apa. Dia kata satu orang beli shawarma, beli banyak-banyak. Lepas tu ni mujahidin ni artinya orang yang akan mati bila-bila masa. Dia panggil beratok. Kita nak bagi shawarma seorang satu. Mujahidin tu kata, ingat kami siapa? Orang tak fikir soal makan, tak fikir soal hidup lah, soal nak mati tu. Nak bagi hal tak itu sekali kami ambil. Kami bukan bahan untuk dijadikan tontonan atau bahan untuk orang nak buat gambaran. Tengok saya bagi bantuan kat Palestin depan makan. Ini kami tak makan pun tak apa, pasal kami nak mati. Mencintai mati. Kenapa? Kerana yang menghalang mereka dengan syurga hanya mati. Yang mereka tak boleh masuk syurga tu, apa dia yang menghalang mereka? Mati. Lagi tak mati tak boleh masuk syurga.
Sebab itu orang-orang yang bila tuan-tuan dah dengar tentang syurga, masuk dalam hati tuan-tuan syurga, tuan-tuan tak merasai kesakitan ataupun tak merasai ketakutan mati. Kan? Pasal itu orang duk cerita nak pergi Mekah teruk, letih, penat, tapi tuan-tuan terbayang kota suci Mekah, Kaabah, tuan-tuan tak heran dengan cerita yang orang duk kata pergi Mekah ni teruk, letih, tapi kita bayang, kita tak perasan. Baik. Kemudian Nabi sambung. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW membacakan ayat daripada surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17 yang tuan-tuan selalu duduk dengar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sifat ahli syurga itu. Ini yang pertama. Kita mai didik anak isteri kita, keluarga kita, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, pasal apa Nabi cerita syurga? Sebelum tu, pasal apa Nabi cerita syurga? Pasal apa Nabi ni? Sahal kata wasafa fihil jannah. Nabi mensifatkan syurga itu. Nabi menceritakan tentang syurga. Nabi jumpa sahabat, antara tajuk besar yang Nabi cerita ialah Saya malam ni nak bagi kat tuan-tuan satu benda besar, tuan-tuan kena balik pergi faham elok-elok. Orang yang mengaji dengan kita, orang yang berada di atas jalan sunnah ini, dia kena ada benda ni. Apa dia benda ni? Pasal apa Nabi cerita syurga? Tuan-tuan, ni saya nak sebut, semua orang boleh dengar. Dalam hidup kita ada dua jenis manusia. Satu, manusia yang jiwa besar. Dia bercakap tajuk-tajuk besar. Benda kecil-kecil ni take for granted. Nothing. Benda kecil-kecil ni dia tak ambil heran, dia tak ambil hirau. Satu orang apabila matlamat dia syurga, perjuangan dia syurga, tujuan hidup dia syurga, kecil-kecilnya jiran kucing berak depan rumah, orang tak mau berkawan, ini low class lah. Nak duk tontok hati, nak duk kecil hati, nak duk orang tak panggil makan kenduri, nak duk mebai, ini jiwa kecil. Jiwa besar, matlamat hidup besar. Pasal tu sahabat, dia tak ada masa nak duk kalut cerita kecil-kecil. Dia tak ada masa nak berkalut cerita-cerita benda-benda remeh. Tak ada. Itu manusia yang jiwa besar. Matlamat kita syurga, perjuangan kita syurga. Kita nak masuk syurga. Apa sahaja yang menghalang kita daripada syurga, itu besar bagi kita. Yang lain tu tak ada masa kita nak duduk. Ini tuan-tuan kena faham ni. Pasal tu kadang-kadang orang duk main habaq kat kita benda-benda macam ni, kita dengar lah, tapi apa orang putih kata, I don't have time for ridiculous thing ni. Aku tak ada masa duk fikir benda-benda hampa ni. Benda besar duk ada. Satu orang dia makanah, kedudukan dia itu menggambarkan apa dia? Kalau hidup bercakap tajuk, orang bercakap roket Palestin, dia duduk bercakap lagi tajuk apa depa tak misi rumput kat tepi ni. Yang ni bagi orang misi rumput sudahlah. Jiwa besar. Benda-benda kecil, kalau tuan-tuan yang menyebabkan kita duduk dalam tekanan, duduk dalam serabut perut ni, bila kita duduk kalut benda kecil. Depa pi tak ajak aku. Depa tak ajak, hang pi sendiri lah. Yang tu pun seminggu susah hati. Depa pi tak ajak saya, ustaz. Lepas tu hang tak boleh pi. Boleh hang pi lah ke diri. Tak ada duit mai kita nak pergi, pi. Jadikan itu tajuk besar. Jadikan itu benda besar. Sehingga dia tak nak. Ini tuan-tuan, yang orang kedua ni, yang jiwa dia kecil.
Kita, Nabi ajak matlamat kita, tujuan hidup kita syurga. Apa sahaja yang tak ada kaitan dengan syurga, kecil. Pasal itu kalau kita kahwin dengan suami yang jiwa besar ni, alhamdulillah. Suami jiwa besar ni dia bukan nak ambil sangat hati yang kecil-kecil ni. Dia kata, abang minta maaf tak ada lipat baju, abang minta maaf. Yang penting rumah tu aku masuk tak reban. Sudah. Aku nak pergi masjid ada baju, nak lipat tak lipat. Ada masa mungkin dia kalut ke apa ke. Mau kita pun duk ada setengah suami saya terpacok. Dia tahu hang air ni jadi ni kalut. Tekanan kita. Hidup ni tuan-tuan pasakkan dalam jiwa tuan-tuan. Jadi orang yang jiwa besar, fikir benda besar, matlamat yang besar. Sikit-sikit ni tak apa. Abang, depa kata tudung cik tak elok. Tak apa. Suruh depa beli tudung lain. Sudah. 3 hari duk fikir tudung dia. Apa kata tudung ni tak elok, tudung ni tak elok. Itu benda kecil. Benda tak ada kaitan. Yang duk sembang bab tudung elok tak elok ni orang tak ada kerja. Orang kada kerja dia tak ada tengok. Bukan dia tak. Ar-rijal. Nabi kata innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan. Kamu akan bangkit esok pada hari kiamat telanjang bogeh, tak pakai kasut. Aisyah kata ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Adakah lelaki dan perempuan saling duk tengok? Duk tengok hang tak telanjang, hang duk tengok aku tengok hang. Duk kelin sana kelin sini. Nabi kata al-amru yawma idzin ashad. Aisyah, hari tu orang tak ada nak kalut bak tengok orang di hadapan mereka benda yang besar, syurga dan neraka. Kan? Yang duk dan tengok orang duk dan tu. Kan? Setengah orang tak apa. So tatajafa junubuhum, ni sifat ahli syurga. Ahli syurga yang pertama, tatajafa junubuhum, mereka itu menjauhkan junub. Ni junub jambun rusuk. Ni jambun, depa punya lambung rusuk lah lambung. Junubuhum anil madaji', daripada tempat tidur. Artinya ahli syurga orang yang bangun salat malam. Kalau tidur tak bangkit, faham ahli mana? Ahli syurga tatajafa junubuhum anil madaji'. Ahli syurga itu mereka yang bangkit meninggalkan tempat tidur mereka untuk yad'una rabbahum, untuk mereka doa kepada Tuhan mereka. Itu sifat ahli syurga. Bangkit tuan-tuan. Ada azam nak bangkit. Korang-korang kalau kita tak boleh bangkit tengah malam, bangkit pergi subuh berjemaah. Nak jadi macam mana nak pergi Palestin subuh gajah Afrika? Tatajafa junu anil madaji'. Dia bukan bangkit tengok bola. Yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia merintih, merayu kepada Tuhannya, mengadu kepada Tuhannya. Itu sifat ahli syurga. Kenapa? Kerana dia didorong oleh 2 faktor, 2 perkara besar dalam hidup kita. Yang pertama, khaufan, takut. Yang pertama takut. Yang tidur tak bangkit tu korang takut. Okey. Kita tengok orang bangun salat malam, tenang. Kita rasa ada nur. Ada nur. Orang tanya Hasan al-Basri, "Ya Aba Sa'id." Abu Sa'id nama kunyah dia. Pasal apa orang bangkit tengah malam salat? Ada nur. Ada muka orang bangkit sembahyang tengah malam ni kita tengok tenang, sejuk. Kata Hasan al-Basri, Allah albasahullah
Allah telah membalut diri dia dengan nur, cahaya daripada Allah. Artinya orang bangkit solat tengah malam ni, Tuhan balut diri dia dengan cahaya. Bangkit, tuan-tuan. Yang pertama, khaufan, dia takut. Dia takut apa? Dia takut neraka. Pasal itu yang mendorong kita melakukan sesuatu ni al-khauf, takut. Kemudian Quran sambung, wa tama'a, dan dia rasa tamak. So ada dua benda yang kena ada dalam diri orang beriman. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja, takut dan mengharapkan syurga. Jadi tuan-tuan semayang pasal apa? Pasal takut nak masuk neraka dan tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan puasa pasal apa? Pasal nak masuk syurga, tak mau masuk neraka. Tuan-tuan tutup aurat pasal apa? Pasal takut neraka, nak masuk syurga. Di atas setiap tindak tanduk kita, khaufan wa tama'a, kerana kita nakkan syurga dan kita takut dengan neraka. Quran yang kata. Dia kata, pasal apa hang duk pergi masjid? Aku takut masuk neraka. Pasal apa hang duk jaga semayang 5 waktu berjamaah di masjid? Aku nak masuk syurga. Besar. Sebab tu dia tak ada masa nak fikir benda kecil. Dia tak ada masa nak pergi duk kalut benda kecil. Dia tak ada masa nak pergi duk ambil reti benda-benda kecil. Kerana dia jiwa besar. Matlamat dia besar. Nampak? Kita sambung. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma. Sifat yang berikutnya, dia bangkit semayang tengah malam kerana dia takut kepada Allah dan kerana dia mengharapkan syurga dan balasan daripada Allah. Tatajafa wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada rezekinya dia menginfakkannya. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya tak sebut nama lah, tapi saya nak sebut alhamdulillah. Baru ni ada, tuan-tuan tahu kan, ada anak yatim mai. Alhamdulillah, saya rasa syukur. Saya syukur kepada Allah. Kerana sebahagian daripada yang mengaji dengan saya ni, saya angkat telefon, isteri saya tahulah, dia ada anak yatim mai. Dia 2-3 hari nak mai, dia habaq. Dia kata depa nak mai. Saya kata isteri saya, cari hotel, homestay. Kita orang besar tak ada cari homestay, kita suruh bini kita carilah. Cari homestay bagi. Duit tak ada Duit tak ada. Tak ada duit, kita pakai duit kita. Duit tak ada Duit tak ada. Tapi kita tahu, kalau kita nak tolong anak yatim, tuan-tuan, anak yatim tak balik rumah, orang miskin, mai pada mana hala tahu tak pernah tengok kolam macam nak terjun terus tu. Tiba-tiba kita habaq mai masuk, tuan-tuan, ada 1,500, ada yang bagi 50, tak apa, korang bagi. Jumpa 2-3 orang sahabat, alhamdulillah, entah bagi nasi tengah hari, suruh terus, entah bagi nasi tengah hari, okey, habaq lah. Entah bagi nasi pagi, habaq. Tak ada nak tanya. Tanya ceramah lagi. Ini orang yang mengaji, orang yang ada iman. Dia bukan pasal masalah ustaz suruh, masalah kata bagi nasi tengah hari. Tanya berapa orang lagi? 60. Pergi ambil 60, kalau sepinggat, kalau sebungkus RM7 lah, tak 400-500, 2-3 hari. Pagi pun kita suruh bagi. Kita bila jadi guru tengok anak-anak murid macam ni, syukur. Bukan minta untuk kita. Tak bagi kat kita pun tak apa. Kalau bagi baguslah. Tak bagi tak apa. Tapi bila kita nak pertolongan, kita nak bantu. Tapi kalau kita angkat telefon, hello, boleh tak tolong, boleh tak buat makan tengah hari? Saya bukan tak boleh buat ustaz, tapi saya pun 2-3 hari ni tak ada. Kita duduk di pokok, apa aku mengajak aku tak tahu. Tak ada mujahadah tu. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi sebut saja, berpusu-pusu, berebut-rebut. Pasal apa? Kerana mereka bukan nampak dunia tu, syurga tu. Yang ni yang kita mahu. Tahniah, mudah-mudahan Tuhan berkat. Dan nama mereka tak disebut pun, tak ada. Yang orang tahu bagus saya lah. Sekupang pun tak guna. Maksud sekupang tak guna tu, duit saya sekupang pun tak belanja kan, duit orang tu. Tapi Tuhan rahmat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
dan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka belanja. Tuhan tak ambil semua. Wa mimma, dan sebahagian daripada rezeki itu mereka belanjakan. Tengok tuan-tuan, dalam banyak-banyak ibadat Tuhan sebut apa? Dua. Salat, sedekah. Tatajafa junubuhum, salat. Tatajafa junubuhum anil madaji', salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sadaqah. Alhamdulillah, ada 3 hari itu dalam kita duk WhatsApp, duk telefon, tak ada lagi yang tak respon atau tak ada lagi yang reject. Syukur tuan-tuan, alhamdulillah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Allah. Tuhan kata fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada siapa pun jiwa-jiwa yang mengetahui apa yang disediakan oleh Allah kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Allah kata ni yang mereka duk mangkit semayang tengah malam, yang mereka duk belanjakan harta mereka, yang mereka derma sedekah, yang mereka salat, mereka tak tahu pun apa yang duk tunggu mereka. Mereka percaya kat Tuhan ya. Tuhan kata jazaan. Dan Allah sebut lagi, ukhfiya lahum, disembunyikan untuk mereka melihat benda tu. Tapi Allah kata min qurrati a'yun, tapi benda yang mereka akan lihat itu satu benda yang seronok. Surprise. Apa dia ni? Apa? Dia panggil element of surprise. Element of surprise. Ada unsur-unsur kejutan daripada Allah. So Allah ni dia nak, tuan-tuan, benda surprise ni benda seronok lah, betul tak? Tuan-tuan, bila orang surprise, tuan-tuan seronok ke tuan-tuan tak seronok? Pejam mata. Dia boleh je balik noh. Beli dua-dua kat hang. Satu dua-dua juga, tapi dia suruh pejam mata dulu. Hang pejam mata. Ni aku beli kan. Dua-dua. Dia lain sikit. Walaupun dua-dua tu. Dia ada tuan-tuan, element of surprise tu ada. Tuhan kata ukhfiya lahum, kami sembunyikan. Syurga ni Tuhan tak tunjuk pasal apa? Untuk nak memberi satu kejutan. Tetapi Tuhan dah jamin dah. Kalau hampa tengok, kejutan ni dua ya. Satu yang apa, tuan badan tu terkejut, satu lagi yang buat tu terkejut. Tuhan kata hampa akan terkejut bila tengok syurga. Dan Allah kata semua itu bukan mudah, bukan murah. Jazaan bima kanu ya'malun. Apa pasal kita boleh syurga? Balasan di atas apa yang kamu kerjakan. Maksudnya dia syarat tu apa? Amal. Tak mungkin satu orang masuk syurga tanpa amal. Kemudian sambung hadis yang kedua. Kita ringkaskan, kita sambung hadis yang kedua. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi daripada siapa? Sahal bin Sa'ad. Tuan-tuan kena ingat nama Sahal bin Sa'ad, Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqul li ahli al-jannah ya ahli al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli syurga. Ahli syurga pun jawab, labbaika rabbana wa sa'daika wal khair fi yadaik. Menyahut panggilanmu wahai Tuhan kami, kebahagiaan dan kebaikan itu di sisi engkau. Maksudnya ahli syurga ni Allah panggil dia ya ahlal jannah. Maksudnya benda duduk dalam syurga. Ni ahli syurga. Labbaik ni maksudnya bila kita orang panggil kita kata labbaik. Maksudnya aku menyahut panggilanmu. Kemudian Allah kata hal raditum. Daripada masuk dalam syurga ni, kita kalau tuan-tuan macam ni lah, orang main rumah kita ataupun kita bagi layanan satu benda, kita akan tanya apa? Puas hati ke? Macam tu lah. Itu kita, bukanlah nak banding dengan Tuhan. Kan macam tuan-tuan bawa satu orang main rumah tuan-tuan kan, tuan-tuan bawa pergi mana-mana main perlis kan. Macam mana? Semua okey? Semua okey? Semua puas hati ya? Semua okey ya? Tuan-tuan akan tanya Tuhan, hal raditum. Bila kita masuk dalam syurga, Tuhan tanya, adakah kamu redha dengan apa yang aku berikan, apa yang aku sediakan, apa yang aku janjikan?
Okey, raditum. Kamu redha? Tengok dia kata apa? Wa ma lana la narda ya Rabb wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Rabb, macam mana kami ni, macam mana kami tak redha. Engkau telah memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh sesiapa kepada kami. Maksudnya layanan dan apa yang Allah sediakan itu tak pernah kami dapat macam ni. Nak komplain apa lagi? Macam saya baru ni pergi Terengganu, ada satu orang hamba Allah bagi duduk di villa dia. Duk telefon tanya tu ya. Macam mana ustaz, okey ke? Dah duk free. Tuan-tuan kalau duk free nak komplain ke? Bukan. Kalau nak bayar 1,800 ni orang bagi duk free. Lepas tu ada, kalau tuan-tuan orang bagi duk free, villa harga 1,800 boleh duk free. Kalau orang tanya macam mana, tuan-tuan nak kata tak apa, nak selesa, kalau elok, kalau ada aircon sikit, ada makan sikit. Yang ni mungkin kawan tu mek jam dalam kolam tu padan. Tentu kita pun tak pernah duduk, pipi terkejut. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. Pasal kita tak pernah dapat pula percuma. Syurga percuma, Tuhan bagi. Teringin apa dapat. Itu baru manusia bagi. Manusia bagi. Allah kata apa? Allah kata ala u'tikum afdal min dhalik. Allah kata ni hampa duduk dalam syurga, hampa nikmati apa yang ada dalam syurga ni. Hampa puas hati ke? Hampa redha ni puas hati. Seperti yang disebut oleh para ulama, maksud redha, bila kita kata redha artinya berpuas hati, artinya merasa cukup. Itu redha ni berpuas hati, seperti yang disebut oleh An-Nawawi dan yang lain-lainnya. Artinya maksud redha ni puas hati, rasa cukup dan tak memerlukan lagi. 3 benda. Puas hati, rasa cukup dan tak memerlukan apa-apa lagi. Itu makna redha. Allah kata redha. Tak tahu nak kata, tak pernah dapat apa yang kami dapat. Tak kalah kami tak puas hati, kami redha. Allah kata dak, nanti dulu. Ala, ketahuilah oleh kamu, u'tikum afdal min dhalik. Aku akan beri benda yang lebih afdal daripada syurga ni. Adakah benda yang lebih afdal daripada syurga, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Benda yang lebih afdal apa? Redha Allah. Redha Allah. Sebab itu dalam hidup kita mengharapkan redha Allah, bukan redha manusia. Apa yang lebih afdal daripada syurga? Redha Allah. Tengok Allah kata apa? Allah kata, ni ahli syurga tanya, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Apa yang lebih afdal daripada syurga ni? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Benda yang paling afdal, lebih besar daripada nikmat syurga ini, aku isytiharkan, aku redha kamu sebagai hamba-Aku, dan aku tidak akan murka kepada kamu selama-lamanya. Tuhan redha. Tuhan redha pada kita. Habis dalam hidup manusia ni dia nak cari redha Allah. Dan bila Allah redha, orang akan redha. Sebab itu dalam hadis, tuan-tuan tengok, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi, kan? Kenapa orang suka kat kita? Pasal Tuhan suka. Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah wa kallahu Allah ila an-nas. Sesiapa yang mencari redha Allah
walaupun manusia tak redha pada dia. Ni Nabi bagi tahu, sesiapa yang mencari redha Allah dan dalam keadaan dia cari redha Allah, manusia tak suka, apa dia yang berlaku? Allah akan mencukupkan hidup dia. Dia tak memerlukan manusia. Tetapi Nabi bagi amaran, sesiapa di kalangan kamu yang mencari redha manusia, yang nakkan manusia suka kepadanya, dalam masa yang sama dia telah menempah kemurkaan Tuhan. Tuhan biarkan dia dalam jagaan manusia tu. Mana tuan-tuan nak? Orang suka? Pasal itu kita tak pernah fikir orang suka tak suka, orang kata tak kata. Tak berkudis dengan kata-kata orang. Kita boleh hidup ni tuan-tuan kalau kita tak. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan, apa pun yang tuan-tuan buat akan tetap pada pandangan manusia ada ketidaksempurnaan. Dalam 10 orang puji kita, takkan tak ada orang kata. Hatta kita paling kurang, dia kata aku tak pernah orang kata. Bini hang kata, oh bini aku yang duk kata. Cukup. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, Nabi SAW, mari kita tengok. Daripada Aisyah radhiyallahu an rajulin min ahli al-Madinah qal kataba Muawiyah ila Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha aniktubni ilayya kitaban tusini fihi wala tukthiri alayya. Muawiyah tulis surat ke Aisyah. Dia kata ke Aisyah, tolong pesan dan nasihat diri aku benda yang besar yang aku tak payah harapkan orang lain nak cerita. Benda penting, tolong wasiat. Dia tulis ke Aisyah. Lalu Aisyah pun tulislah kepada Muawiyah. Tuan-tuan tengok ni, Muawiyah tulis kepada Aisyah, Aisyah tulis balas balik kepada Muawiyah. Salamun alaika. Tuan-tuan pegang benda ni, tuan-tuan akan tenang. Rahsia ketenangan ada pada hadis ni. Apa dia? Salamun alaika, salam sejahtera kepada engkau Muawiyah. Amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku dengar suami dia lah Rasulullah bersabda. Dia tulis apa yang dia dengar daripada Nabi. Apa dia? Siapa yang mencari redha Allah dengan dia cari redha Allah dengan dia tempuh kemurkaan manusia, artinya dia buat benda yang betul, dia bercakap benda yang betul, orang tak suka dan orang marah, Allah Ta'ala akan memelihara dia dan Allah akan mencukupkan untuk dia. Tetapi siapa yang mencari redha manusia sehingga dia langgar apa yang Allah Ta'ala larang, murka Allah, Allah biarkan dia kepada manusia. Itu apa yang disebut oleh Aisyah. Dia dengar daripada Nabi dan dia tulis kepada Muawiyah bila Muawiyah minta dia nasihat. Hanya yang peduli orang, hang peduli apa yang Allah suka, redha. Allah akan mencukupkan hidup hang. Nampak? Hadirin mukminin, kita bagi laluan kepada azan. Sekali saya buat kesimpulan daripada 2 hadis yang kita baca pada malam ini. Wallahu taala a'lam. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita sebut redha, saya nak tutup dah pasal ada urusan. Saya nak tutup sikit. Sebelum saya tutup, bila kita sebut redha, kita selalu baca lepas pada azan, tuan-tuan baca apa? Pertama selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian tuan-tuan baca Allahumma rabbaha zihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud. Lepas tu baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi. Para ulama berbeza pendapat bila kita nak baca raditu billahi rabba. Ada qaul kata lepas asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita baca. Pasal asyhadu an la ilaha illallah syahadah. Ada ulama, ada qaul kata masa tu Bilal asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islam. Ada qaul, ada pandangan, bukan hadis, ada qaul kata
Ada hadis yang sebut selepas kita baca doa lepas azan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan jangan tinggal sekali pagi sekali petang, walaupun 3 kali lah paling kurang tuan-tuan baca sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Saya tengok orang perempuan hari ini ada satu trend. Ini umum. Saya sebut ni general, umum. Orang perempuan, maksud saya bila saya sebut orang perempuan ni, dia merujuk kepada para isteri. Kita macam mana nak dapat redha Tuhan? Kita hendaklah meraih redha suami kita. Benda yang paling mudah untuk para muslimat, mukminat, qanitat yang beriman ni, tayyibat, dia buat sampai suami dia redha pada dia. Ni kita cakap tajuk suami yang salih. Tak payah duk ceritalah suami yang haprak apa semua tu tok tepi. Ni kita cerita suami yang salih. Kan? Macam mana dia nak isteri dia baik pada dia, dia baik pada. Lepas itu Nabi kata imanan ahsanuhum akmalul imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik iman dia, orang yang paling baik pada isteri dia. Nabi sebut, tengok dalam hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah, At-Tirmizi, walaupun ada perbincangan sikit tentang hadis ni, tapi ada hadis-hadis lain yang sokong. Nabi kata ayyuma imra'atin, mana-mana isteri matat. Saya sebut hal ni kerana Nadir ada sebut satu perkataan menarik semalam. Dia kata isteri dia, saya tanya dia duduk makan, dia makan sebelah saya. Saya tanya ada tempat ke boleh lari pi tak mana-mana macam kita contoh kalau kata perang di Perlis boleh lari pi Kedah ke, boleh lari pi Penang ke. Dia kata tak boleh lari pi mana. Lepas tu bila nak berhenti ni, dia kata tak tahu bila nak berhenti. Artinya kadang-kadang tuan-tuan tengok satu orang dia duduk melawak, satu orang dia melawak kan, satu orang duduk melawak, satu orang kerana dia nak menutup kerisauan dia. Kita kalau pergi keluar mana-mana tinggal anak bini kita, walaupun di Perlis yang tak ada apa, adik-beradik bercanggah pun kita duduk tanya okey ke semua? Semua okey ke? Makan mau? Ini bukan tempat perang. Ni tempat perang. Tapi satu benda yang isteri dia sebut apa dia? Isteri dia kalau aku mati, kalau hang dengar kata aku mati, anak-anak dia tak ada apa semua, orang bom-bom cerah mati. Pasal tu dia kata isteri-isteri semua pakai pakaian ni tutup aurat siap dah ni, pasal sekejap lagi nak lari keluar. Tutup aurat siap dah. Kita tak dalam perang, londeh habis dah. Dia kata pakai tutup aurat apa semua ni. Dia kata apa? Dia kata hang redha pada aku. Dia minta Nadir redha pada dia. Ini ucapan wanita mukminah. Ucapan wanita salihah. Dalam keadaan perang tu, dalam keadaan yang macam tu hidup mati tu tak tahu esok hidup tak hidup, dia boleh fikir suami dia redha dia. Setengah kita jekah suami, jeling suami, angkat suara pada suami, tu tak perang lagi. Ini bukan soal saya nak kata orang perempuan ni kena jadi hamba, dah. Soal redha suami. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Mana-mana isteri matat wa zawjuha anha radin. Mana-mana wanita, isteri matat, ketika mana dia mati, pada hari dia mati, suami dia radin, redha pada dia, dakhalat jannah, dia masuk syurga. Soal yang lain Tuhan tak kira. Radin. Pasal itu dia minta supaya Nadir redha pada dia. Kalau dia mati, dia nak Nadir redha kerana dakhalat jannah. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut juga tentang wanita. Nabi kata, mana-mana wanita yang salat 5 waktu, yang menjaga maruah dia, berpuasa pada bulan Ramadan, salat khamsaha,
samat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha, dan dia taat pada suami dia redha pada dia masuk syurga daripada mana pintu yang dia nak. Tu besar. Sehingga mana-mana isteri yang tidur dalam keadaan suami dia tak redha, malaikat laknat atas dia. Tu saya nak sebut. Dalam hal hari ni orang duk komen, duk komplain, duk buat pengakuan, duk cerita aib suami dan sebagainya, ada amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya nak sebut kepada tuan-tuan apa yang Allah sebut dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35. Ada 4 sifat ahli syurga. Saya nak sebut ringkas. Tuan-tuan semua boleh ingatlah insya-Allah. Yang pertama, tuan-tuan balik tengok surah Qaf. Surah Qaf pada ayat 32 Allah kata ahli syurga itu awwab. Nombor 1 awwab. Nombor 1 apa dia? Awwab. Apa makna awwab? Orang yang bila dia buat dosa dia bertaubat. Dia buat dosa dia bertaubat. Sifat ahli syurga awwab. Dia buat dosa dia bertaubat. Bukan dia tak buat dosa, dia buat dia bertaubat. Dia buat dia bertaubat. Yang kedua, hafiz. Dia menjaga titah perintah Allah. Nombor 1 ahli syurga awwab. Nombor 2 panggil dia hafiz. Nombor 3 apa dia? Nombor 3 wa khasyiya man khasyiya rahman, takut kepada Allah. Dan yang keempat munib. Ada 4 awwab, hafiz, khasyiya, dia takut kepada Allah, dan yang terakhir apa dia? Munib. Munib artinya apa? Dia balik kepada Allah dalam keadaan dia bertaubat. Itu 4 sifat yang Allah sebut dalam surah Qaf disediakan kepada mereka syurga. Tuan-tuan, ada 4 benda ni, ini ciri-ciri ahlul jannah. Awwab, hafiz, khasyia, takut kepada Tuhannya, munib, dan dia balik dalam keadaan taubat kepada Allah. Saya sudahi dengan aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.